Baiklah ya, kita mula dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izin lagi pertemuan kita malam ni untuk perkongsian ilmu tajwid Al-Quran ya. Jadi kitab rujukan kita macam biasa kita gunakan perbahasan ilmu tajwid ya menurut riwayat Hafs An-Nasim Tariq Syatibi ya, seperti mana yang ditulis oleh Dr. Surul Syihabuddin An-Nadwi. Baik, malam ini kita ditajuk merumus balik ya tajuk yang lepas dalam kemuskilan bacaan. Okey, kita terus pada slide kita lah ya untuk mudahkan perbincangan kita. Baik ya, semua boleh dapat slide saya tu. Baik ya, kita tengok sepotong ayat di surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran yang Allah Ta'ala dan kamilah yang memeliharanya dan menjaganya. Ya, insya-Allah Al-Quran ini tidak akan silap selama-lamanya lah. Yang silapnya kita ya, mungkin dari segi pemahaman kita ataupun ilmu kita dengan Al-Quran. InsyaAllah ya, dengan ada yang kita buat kelas yang lebih kurang macam ni, dapatlah membantu ya sedikit sebanyak kita memahami Al-Quran, insyaAllah. Okey, untuk tajuk kita ni, ya, kita di bab masih lagi di bab yang ke-11 ya. Kalau ikut dalam kitab ni, bab sebelah ni pada hukum idgham. Ya, pada hukum idgham. Jadi kita dah lepas ya, yang pertemuan yang lepas kita dah berbincang tentang hukum-hukum idgham. Jadi malam ni kalau perasan ya, nota yang saya postkan tu di muka surat 1 tu saya buat dua dia punya tajuk tu. Bermaksud kerana banyak hukum yang kita nak bincangkan nanti insya-Allah. Jadi saya bagi pada dua bahagian ya. Jadi bahagian pertama malam ni sebahagian daripada hukum-hukum idgham yang kita nak bincangkan dan sebahagian lagi insya-Allah pagi besok. Dan kita lebih tumpukan kepada kemuskilan ya, kemuskilan dalam hukum dan bacaan idgham ni. Insya-Allah kita akan tengok satu persatu. Baik, malam ni kita di bahagian pertama ya, kita akan tumpukan kepada kemuskilan dalam hukum dan bacaan idgham yang melibatkan hukum nun sakinah, mim sakinah dan lam ta'rif. Ya. Baik, sebagai mukadimah kita tengok dulu ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabba qari'il Qur'an wal Qur'an al-anhu. Yang bermaksud berapa ramai yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknatnya. Lebih kurang maksud dia begitu. Bermaksud kita baca Al-Quran tapi mungkin kerana kepahaman kita dengan hukum-hukum bacaan menyebabkan kita dilaknat oleh Al-Quran itu sendiri. Jadi tujuan kita buat kelas ni ya, untuk itulah dapat membantu sedikit sebanyak supaya kita lebih memahami ya. InsyaAllah. Baik ya, kita tengok tentang kesalahan-kesalahan ya, kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam bacaan kita. Yang dipanggil lahnu ya.
dalam bacaan Al-Quran terdapat dua jenis kesalahan yang selalu terjadi pada kita yang membaca Al-Quran ni. Pertamanya disebut lahan jali, yang keduanya lahan khafi. Jadi kita tengok apa perbezaan antara dua lahan ni, apa pula kesan ni pada pembaca. Okey. Yang dikatakan lahan jali iaitu kesalahan nyata. Yang ini terang, kesalahan tu terang. Dinamakan lahan jali kerana dapat dikesan kesalahan oleh kebanyakan orang, sama ada qori ataupun orang awam. Hukumnya adalah haram. Bermakna apabila kita membaca Al-Quran, orang awam pun dapat kesan, apa siapa dia baca begitu, lain sangat bunyinya. Contohnya mana bacaan itu maknanya kesalahan yang nyata lah tu. Manakala lahan khafi iaitu kesalahan yang tersembunyi. Dinamakan lahan khafi kerana dapat dikesan oleh mereka yang mahir mengenainya. Jadi yang mahir dapat kesan dia. Ini juga aja hukumnya adalah haram, dan ada yang mengatakan makruh yang dicela, makruh tahrimi. Jadi sama ada kita baca tu dalam keadaan lahan jali ataupun lahan khafi, kedua-duanya cuba elakkan. Kita akan kenali yang dikatakan lahan jali dan lahan khafi. Baik, kita tengok dulu yang dikatakan lahan jali, iaitu yang nyata. Apa yang terkesan dengan lahan nyata ni, kita tengok pertamanya berubah makna. Bila kita membaca tu, bila orang yang faham dengan bahasa Arab, berubah makna ayat yang kita baca tu, itu yang kesalahan yang nyata lah. Iaitu hukumnya haram qat'i. Memang salah sangat-sangat. Dan ini dihukumkan wajib syar'i. Wajib syar'i ini bermaksud kita kena belajar balik. Mana bacaan kita tu memang banyak yang salah, mana kita kena perbetulkan balik keseluruhannya. Mungkin dari segi mahraj huruf, sifat huruf, ataupun cara menyebut kalimah ke bertukar makna. Yang tu yang jadi masalah. Jadi orang ni kena belajar lah balik. Manakala lahan tersembunyi, dia tidak merubah makna, tetapi cacat, makna dia cacat. Mungkinlah ada sebutan dia tak kemas ke, yang mana yang terkait dengan hukum akhfa, iaitu satu lagi hukum zahir. Hukum akhfa ni apa? Hukum ni makruh. Apa dia kesalahan dia? Iaitu meringankan tajwid. Dia baca ada tajwid tapi ringan. Yang ini dihukumkan hukum akhfa dalam kesalahan tersembunyi. Manakala yang zahirnya pula haram. Kenapa? Dia meninggalkan tajwid. Langsung dia tinggalkan tajwid. Baca dia langsung tidak ada tajwid. Yang kata akhfat ni tadi ada tajwid tapi agak ringan. Contohnya dengung tak cukup. Hukum mat jaiz atau mat wajibnya tak kesampaian 4 harakat atau 5 atau 6. Pada mat lazim sepatut 6, mungkin kita baca sekadar 4 harakat. Yang tu. Cuma orang yang mahir saja dapat kesan cukup ke tidak harakat kita. Itu maksud dia. Ini dua kesalahan ni kok mana pun kena dihindarkan. Jangan kata kesalahan tersembunyi ni kesalahan yang ringan. Tidak. Dia masih dianggap satu kesalahan yang berat juga. Maka dia dihukumkan dengan wajib sinai. Wajib sinai ni bermaksud dia kena tambah lagi lah, kena upgrade sikit lah. Kalau dia kata meringankan tajwid tadi kan, mana dia kena kemaskan. Kalau kata dengung tu 2 harakat, nampak 2 harakat. Kalau mat lazim tu 6 harakat, memang 6 harakat betul. Pemanjangan ni berbeza dengan kalau dia membaca pada hukum mat wajib contohnya. Yang tu yang dikatakan wajib sinai. Dan bagi yang meninggalkan tajwid tu, dia kena kenali lah hukum-hukum tajwid yang perlu dipanjang, ditebal, ataupun didengungkan. Dia kena kenal lah hukum-hukum tu. Baik, kata Imam Ibnul Al-Jazari berkenaan dengan ini, dan beramal dengan tajwid itu satu kewajipan. Jadikan kelaziman seperti yang kita sebut sebelum ni. Barang siapa yang tidak mentajwidkan akan Al-Quran, maka ia berdosa. Sebab apa? Kerana Allah telah menurunkan Al-Quran dengan tajwid. Dan demikianlah juga Al-Quran yang bertajwid itu sampai pada kita. Jadi sampai pada kita tu memang dah ada tajwid di situ. Setiap ayat yang kita baca. Maka kena lazimkan bacaan kita bertajwid. Itu maksud Imam Ibnul Al-Jazari.
Baik, tajuk kita malam ini adalah menyingkap kemuskilan hukum dan bacaan idgham saghir. Ya, yang ini kita dah sebut pada pertemuan yang lepas. Sebagai mengulang sedikit ya, bagi yang mungkin dah agak terlupa ataupun bagi sahabat-sahabat yang baru menyertai malam ni, kita ulang sekejap sikit ya, bagi laluan untuk mereka. Baik, pengertian idgham daripada matan ni dia kata, dan bermula melafazkan dua huruf menjadi satu huruf yang bertasdid seperti huruf yang kedua, maka itulah idgham. Bermaksud pertemuan dua huruf dicantumkan menjadi satu huruf. Sebutan pada huruf yang kedua itulah yang patut kita zahirkan. Dengan mencantumkan dua huruf ini, itulah idgham. Maksud secara umum. Okey. Apakah makna idgham? Iaitu idgham bermakna gabung. Yang ini menggabungkan dua suara huruf menjadi satu suara huruf. Bagaimana untuk mengenalinya? Apabila kita berjumpa di atas setiap huruf tu ada tanda sabdu. Itu adalah hukum gabung di situ ataupun idgham. Ya. Jadi cara mana kita nak baca ni, digabungkan dua suara huruf tu menjadi satu suara. Ya. Yang kesalahan ini yang banyak berlaku dalam bacaan kita tanpa kita sedari. Nanti ya, sampai ke peringkat contoh bacaan nanti saya akan tunjukkan tentang kesalahan-kesalahan yang kita tak sedar. InsyaAllah. Baik, kita ulang sedikit. Pembahagian idgham ni ada dua kan. Satu idgham kabir, satu idgham saghir. Pada idgham kabir, dalam bacaan Hafs an Asim kita dah kenal ada dua tempat saja ya. Pada la ta'manna sama makanni tu ya. Yang itu aja. Yang lain semua kita baca dengan izhar. Manakala idgham saghir ni banyak ya. Yang ini yang akan kita bincangkan malam ni. Baik, sebelum tu kita kenali ya tentang berlakunya idgham saghir ni. Dia bermula dengan iltiqa'il harfaini bil qira'atil Quran, yang bermaksud ya, pertemuan dua huruf dalam bacaan Al-Quran. Ya, bila kita membaca Al-Quran, bila berlaku pertemuan dua huruf, maka di situ adalah yang dikatakan pertemuan secara kabir. Kita dah ingat dulu kan, kabir, saghir ataupun mutlak. Ya, kita ulangi sedikit yang dikatakan kabir, saghir atau mutlak ni apa? Kabir bermaksud huruf pertama berbaris, huruf keduanya berbaris. Jadi bila bertemu dua huruf, huruf pertama berbaris, huruf keduanya pun berbaris, itulah kabir. Manakala kalau huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berbaris, itulah saghir. Diistilahkan sebagai saghir. Dan sekiranya huruf pertama dia berbaris, manakala huruf keduanya pula sukun, itu dipanggil mutlak. Jadi di sinilah yang membina hukum bacaan sama ada dalam keadaan kabir ke dia, saghir ataupun mutlak yang berlaku pada pertemuan dua huruf ni tadi, maka di sana terbitlah hukum-hukum tajwid. Antaranya yang akan kita bincangkan malam ni. Baik, saya harap sampai ke situ sebagai orang kata imbas semula apa yang kita dah sebut pada pertemuan yang lepas. InsyaAllah Baik, ini dia himpunan hukum-hukum idgham saghir. Daripada pertemuan dua huruf tadi dalam keadaan huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berbaris yang kita sebut saghir, maka berlakulah beberapa hukum tajwid yang dipanggil idgham saghir secara umumnya. Tapi kita akan tengok nama-nama telah diberi bagi setiap pertemuan idgham saghir tadi. Antaranya kita tengok ada 12 nama idgham. Daripada idgham bila gunnah kamil, bi gunnah kamil, bi gunnah nakis, idgham syafawi, idgham samsi bi gunnah, idgham mutamasilain, idgham mutaqaribain kamil, idgham mutaqaribain nakis, idgham mutajanisain kamil, idgham mutajanisain nakis, dan idgham mutajanisain bi gunnah. Jadi nama-nama ni diberi bersesuaian dengan pertemuan huruf tu. Siapa bertemu siapa, dia duduk di mana. Maka nama-nama dikhaskan untuk hukum-hukum tertentu lah. Contoh, bila dalam hukum nun sakinah atau tanwin, maka yang tiga yang pertama tu, nama dah diberi di sana.
Begitu juga dalam hukum mim sakinah yang nombor 4 tu, pada lam sakinah pada nombor 5 dan yang ke-6 tu, manakala dalam hukum idgham daripada nombor 7 sampai nombor 12 tu nama-nama ada di sana. Pada yang 13 tu kita tak bincangkan malam ni ya. Kita dah bincangkan pada pertemuan yang lepas kalau masih ingat lagi. Baik, cuba kita tengok idgham shaghir. Dalam matan dia kata, kemudian jika awal semua jenis ini, iaitu sama ada dia mislain, mutaqaribain atau mutajanisain, hurufnya sukun. Mana huruf pertamanya sukun, maka di situ disebut dengan shaghir. Ya. Jadi kita pun dah faham yang dikatakan mislain atau mutamasilain, dua huruf yang sama, bila huruf pertama dia sukun, huruf keduanya berbaris, itulah shaghir. Samalah kalau dia berlaku pada mutaqaribain atau mutajanisain. Kita akan ulang balik selepas ni ya, supaya kita lebih kenal dengan istilah-istilah ni. Baik, idgham shaghir makna pada bahasa memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Itu makna idgham ya. Makna dari segi istilah tajwid, inilah yang kita nak faham ya. Bila dikatakan makna pada istilah tajwid, yang ni yang kita nak beramal dengannya. Iaitu memasukkan huruf sukun ke dalam huruf yang berbaris. Seolah-olah menjadi huruf yang bertasdid. Mana dalam bacaan dia menjadi satu huruf sahaja yang dibaca. Itu maksud dia. Dan kata Sahib Al-Salsabi dalam matan dia, dan bermula melafazkan dua huruf menjadi satu huruf yang bertasdid seperti huruf yang kedua, maka itulah idgham. Maka dalam bacaan huruf pertama tu masuk ke dalam huruf yang kedua dan huruf kedua tu dibaca. Itulah idgham. Itu maksud dia. Baik, pengertian shaghir tadi dari segi bahasa kita dah faham, iaitu kecil ya. Kalau dari segi istilah, pertemuan dua huruf, huruf pertama sukun dan huruf keduanya pula berbaris. Ini shaghir ya. Dia akan berlaku pada mutamasilain, mutaqaribain ataupun mutajanisain. Contoh-contoh ada akan datang di bawah ni nanti ya. Baik, bila kita membahaskan idgham shaghir, dia terbahagi kepada 3 bahagian. Iaitu disebut mutamasilain shaghir yang bermaksud sama makhraj dan sifat. Antara lain dua huruf yang sama. Nak faham itu saja ya. Bila kata mutamasilain adalah pertemuan dua huruf yang sama. Contoh ba bertemu dengan ba. Dua huruf yang sama. Ba yang pertama sukun, ba yang kedua tu berbaris. Ini mutamasilain shaghir maksud dia. Ya. Yang kedua, mutaqaribain shaghir. Yang ini pertemuan dua huruf yang berhampiran makhraj dan sifat. Jadi kalau kita nak hafal makhraj ke sifat ni mungkin bermasalah. Jadi tips dia mudah saja ya. Dalam bacaan Hafs an-Nasim yang dikategorikan sebagai pertemuan tu dalam bentuk mutaqaribain ya, pertemuan dua huruf tu dalam kategori mutaqaribain, ingat pada dua kedudukan kumpulan ni ya. Iaitu kumpulan yang pertama yang melibatkan pertemuan qaf dengan kaf. Itu mutaqaribain lah tu. Kalau kita jumpa qaf bertemu dengan kaf, mutaqaribain lah. Sama ada pertemuan tu berlaku dalam keadaan kabir atau shaghir atau mutlak. Ya. Satu lagi dalam kumpulan mutaqaribain ni ialah pertemuan yang melibatkan nun bertemu ra atau nun bertemu lam ataupun ataupun lam bertemu ra. Ini dua je ya keadaan yang melibatkan kumpulan nun, ra dan lam, satu kumpulan. Yang satu lagi qaf bertemu dengan kaf. Ini dua saja yang dikategorikan sebagai mutaqaribain. Kalau qaf bertemu dengan kaf contohnya, qaf sukun, kaf berbaris, itulah mutaqaribain shaghir. Ataupun lam bertemu dengan ra. Lam tu sukun, ra tu berbaris, maka itulah mutaqaribain shaghir.
Ya. Jadi mutaqaribain ada dua kumpulan huruf. Ya. Satu yang melibatkan qaf dengan kaf, satu lagi yang melibatkan kumpulan nun, ra dan lam. Ya. Itu mutaqaribain. Manakala mutajannisain saghir iaitu pertemuan huruf tu dalam keadaan sejenis pada makhraj ataupun sejenis pada sifat atau kedua-duanya sekali. Ya. Makhraj pun sama jenis, sifat mereka pun sama jenis. Biasanya ini dia, kebanyakannya dia terlibat dalam sejenis pada makhraj. Baik, kita nak hafal makhraj dengan sifat ni mungkin bermasalah. Cara nak faham mudah sangat. Ya, dia ada 4 kumpulan pertemuan huruf ni. Ingat yang tu aja. Kumpulan pertama yang melibatkan pertemuan huruf-huruf ta, dal, to. Jadi huruf ni dia duduk di hujung lidah di pangkal gigi kaki atas, ya, 3 huruf. Lagi satu kumpulan melibatkan huruf ta, zal, za. Di mana huruf ni makhraj dia hujung lidah, hujung gigi, kacip atas. Yang ketiga, melibatkan pertemuan ba dan mim. Di mana kedua-dua huruf ni makhraj dia bibir. Dan satu lagi yang melibatkan pertemuan nun dengan mim. Ya. Nun duduk di hujung lidah, hujung gusi, manakala mim duduk di hujung bibir. Tetapi dikatakan tajanus kerana sifat nun dan sifat mim ada 6 sifat-sifat mereka, kesemuanya sama. Maka mereka sejenis pada sifat. Ingat yang tu aja. Tak payah kita nak hafal makhraj di mana atau sifat-sifat dia berapa. Itu pening kepala, ya. Jadi ambil cara yang mudah. Baik, kita tengok pula seterusnya, iaitu hukum bacaan. Ini yang penting yang kita nak bincang malam ni. Bagi perkataan mutamasilain saghir ataupun mutaqaribain saghir atau mutajanisain saghir dalam qiraat Hafs an Asim, hukum bacaan dia wajib idgham. Ya, mesti digabungkan. Ya. Baik. Pertemuan idgham saghir ni, ya, sama ada mutamasilain ke mutaqaribain atau mutajanisain, dia terdapat, kita boleh jumpa dia dalam satu atau dua kalimah. Pertemuan itu berlaku di mana huruf pertama sukun dan huruf keduanya berbaris. Dalam mushaf diberi tanda sabdu. Mudah kita nak faham, ya. Kalau tengok dalam Al-Quran kita ada huruf yang bersabdu, mana di situ idgham lah tu, idgham saghir lah tu. Nama-nama dia saja antara 12 tadi tu, kita pilihlah mana yang berkaitan. Dan wajib, ya, digabungkan dalam bacaan, ya. Masalahnya menggabungkan bacaan ni lah banyak lagi kelemahan kita, ya. Mungkin kita tak nampak kaedah menggabungkan dua huruf menjadi satu bacaan, satu huruf dalam bacaan. Baik, daripada pecahan tu tadi, ya, maka terbitlah nama-nama hukum, ya. Bila dia duduk dalam nun sakinah ataupun tanwin, kita akan jumpa nama-nama ini yang dalam kategori idgham saghir tadi. Iaitu yang pertama kita akan nampak idgham bila runah kamil. Kemudian kita akan jumpa nama hukum idgham bi runah kamil ataupun nama lain dia idgham ma'al runah yang kita selalu sebut tu. Ya. Dan satu lagi kita akan jumpa idgham bi runah naqis. Idgham ma'al runah naqis. Ya. Jadi dalam kitab tajwid kadang-kadang dia sekali kan, ya, idgham bi ma'al runah ni termasuk kamil ke naqis diletak dalam satu kumpulan. Itu kadang-kadang kita terkeliru, Jadi di sini saya pecahkan. Idgham bi runah kamil satu kategori, idgham bi runah naqis satu lagi kategori. Kerana dia melibatkan pertemuan dua kumpulan huruf dan cara bacaan yang berbeza sedikit. Baik, seterusnya kita dalam pertemuan idgham saghir ini, dalam hukum mim sakinah pula kita akan jumpa nama hukum idgham syafawi. Ya. Dan seterusnya dalam lam sakinah, ya, lam sukun. Sakinah ni sukun, ya, ataupun mati, ya. Kita akan jumpa nama-nama hukum seperti idgham samsi ataupun satu lagi idgham samsi bi gunnah. Jadi ini semua ni kita akan contohkan dalam bentuk ayat nanti, ya. Pertemuan-pertemuan yang berlaku dalam nun sakinah, mim sakinah,
lam sakinah. Dan seterusnya kita tengok dalam kumpulan idgham pula juga berlaku idgham shaghir, ya, di mana kita akan jumpa nama seperti idgham mutamasilain, kemudian kita akan jumpa nama idgham mutaqaribain kamil, idgham mutaqaribain naqis, dan dalam tajanus pula kita akan jumpa idgham mutajanisain kamil, idgham mutajanisain naqis, idgham mutajanisain birunah. Dan saya percaya daripada 12 nama idgham ni, kebanyakan tuan-tuan dan puan dah mahir, dah kenal sangat. Sebahagian kita. Pasal kita dah lalui sebelum ni banyak kali dah. Jadi malam ni mungkin sebagai ulang kaji bagi orang-orang lama. Jadi yang baru menyertai kelas kita ni, kita ikut pelan-pelan. Kalau tak faham pun tak apa, sabar dulu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi kefahaman tu. Baik, dalam bacaan, dalam kitab Al-Munir fi Ahkamut Tajwid, dalam hukum idgham ni, kesalahan yang selalu berlaku kata dia, meringankan sabdu. Jadi kita faham tadi, hukum idgham, tanda bacaan tu ada hukum idgham bila di atas huruf tu ada sabdu. Itu idgham shaghir lah tu. Jadi yang jadi masalah ni, kita meringankan sabdu tu. Yang tu kita nak tengok nanti apa yang dimaksudkan meringankan sabdu. Baik, kita habis di situ dulu. Kita tengok seterusnya tentang idgham di dalam hukum nun sakinah. Bagaimana mengenalinya, dan yang lebih penting sekali, bagaimana nak membacanya. Baik, nun sakinah ataupun nun mati ataupun nun sukun. Kalau kata nun sakinah tu samalah istilah dia, sama ada orang panggil dia nun sukun ataupun nun mati. Dan satu lagi tanwin, adalah tanda baris dua yang juga dikenali sebagai dengan sebutan mansub atau majrur atau marfu. Mansub ni bagi baris dua atas, majrur bagi tanda baris dua bawah, marfu tu bagi tanda baris dua depan yang kita kenali sebelum ni. Jadi dalam hukum nun sakinah atau tanwin ni, itu yang kita jumpa 3 nama tadi tu. Kita tengok satu-satu nanti. Sebelum tu kita kenali dulu. Hukum idgham berlaku apabila nun sukun tadi ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham dia. Dalam nun sakinah ada huruf idgham sebanyak 6 huruf. Apabila nun sakinah ataupun tanwin tadi bertemu sama ada dengan ya, ra, mim, lam, waw ataupun nun, maka di sana berlakulah hukum idgham shaghir. Nama itu saja dipecah-pecahkan menjadi 3 nama tadi kalau kita masih ingat, iaitu idgham ma'al gunnah kamil, idgham bila gunnah kamil, dan idgham ma'al gunnah naqis tadi tu. Jadi nak mengingatkan huruf ini mudah saja bagi ustaz-ustaz atau ustazah-ustazah yang ada kelas, cara nak menghafal, nak minta pelajar-pelajar kita menghafal huruf idgham dalam nun sakinah ni dengan rangkai kata yarmalun. Sambungkan semua yarmalun. Baik, hukum nun sakinah ni kita tengok ada 3 nama tadi, iaitu idgham bila gunnah kamil yang bermaksud digabungkan tanpa dengung, gabungan itu secara sempurna. Gabung secara sempurna tapi tak ada dengung. Itu maksud idgham bila gunnah kamil. Manakala idgham bi gunnah kamil digabungkan dengan sempurna, pertemuan huruf nun dengan huruf-huruf idgham tadi, berserta dengung. Berserta dengung ni penting. Yang itu yang saya nak contohkan malam ni nanti insya-Allah. Dan yang ketiga kita akan jumpa idgham bi gunnah naqis. Yang ini juga digabungkan ada dengung, tapi dengung dia sama-sama. Yang ini yang banyak lagi kekurangan dalam bacaan. Baik, kita tengok satu persatu. Ini antara matan, dia kata, dan semua mereka itu iaitu imam-imam qura mengidghamkan tanwin dan nun sakinah tanpa gunnah pada lam dan ra. Nampak dalam matan kebanyakan berkaitan semua imam qura apabila berjumpa nun sakinah atau tanwin berjumpa dengan lam ataupun ra, mereka menggabungkan tanpa dengung, kerana keindahan keduanya.
Dan mereka menggabungkan atau mengidghamkan setiap huruf yang terdapat pada kalimah yanmu ni tadi, iaitu bila nun sakinah atau tanwin bertemu sama ada dengan ya, bertemu nun, bertemu mim atau bertemu waw, ya, mereka akan gabungkan berserta dengung. Adapun khalaf, ini khalaf ni ada imam qiraat, ya, membaca tanpa gunah pada waw dan ya. Jadi kalau kita baca bila nun sakinah atau tanwin berjumpa dengan waw atau berjumpa dengan ya tanpa dengung, mana kita dah membaca dengan qiraat khalaf. Jadi dari segi disiplinnya satu kesalahan lah, ya. Kita tidak mengikut bacaan Imam Hafs an Asim, mengikut Tariq Syatibi. Baik, kita lanjut terus. Sebab menggabungkan nun sakinah ataupun tanwin tadi ke dalam huruf-huruf idgham dia tadi, jar malun tadi, ya, adalah kerana inilah yang berkaitan dengan makhraj huruf dan sifat huruf, ya. Dan makhraj inilah tadi kalau kita perhatikan di mana duduknya huruf-huruf nun, ra, lam, mim, ba dan waw tadi, ya. Pertemuan mim, waw dan ya, tidak termasuk ba tadi, ya, minta maaf. Maka kedudukan inilah yang membina hukum tajwid dalam hukum nun sakinah dan tanwin. Kita akan tengok satu persatu. Baik, pembahagian idgham dalam nun sakinah ada dua. Yang ni jangan terkeliru, tadi idgham juga, ini idgham juga. Cuma kita nak faham dalam idgham nun sakinah tadi ada kita sebut idgham ma'al ghunnah kamil, idgham ma'al ghunnah naqis, masih ingat lagi kan, dan idgham bila ghunnah kamil. Kita perhatikan pada istilah kamil dan naqis, susah je, Bila dikatakan kamil, yang ini sempurna, di mana suara nun sakinah atau tanwin tadi digabungkan bila bertemu ra, mim, nun ataupun lam, Jadi biasanya di atas ra atau mim atau nun atau lam ni dia ada tanda sabdu. Selepas nun sakinah atau tanwin bertemu salah satu huruf ni, jadi huruf ni bersabdu. Maka di situlah berlakunya idgham kamil ataupun digabungkan secara sempurna. Dia dianggap sempurna kerana gabungan yang berlaku dengan melenyapkan suara nun sukun ataupun tanwin tadi tidak kedengaran lagi, semasa gabungan berlaku. Jadi tanda dalam bacaan huruf selepas nun sakinah atau tanwin tadi yang tanwin ni baris dua, dia bersabdu. Jadi ra, mim atau nun atau lam ni bersabdu selepas nun sakinah atau tanwin. Maka bila nampak je keadaan begitu, maka digabungkan secara sempurna, kamil. Jadi suara nun atau tanwin tadi hilang. Yang tinggal yang dalam bacaan adalah sama ada ra, mim, nun atau lam saja. Itu yang dimaksudkan kamil. Saya akan contohkan pada ayat-ayat nanti. Kemudian yang dikatakan naqis, idgham naqis tadi, iaitu digabungkan secara tidak sempurna. Maksud dia, suara nun sakinah atau tanwin tadi digabungkan bila bertemu sama ada waw ataupun ya. Waw dan ya ni tak ada sabdu atas dia. Itu maksud gabungan tu secara naqis lah, secara samar-samar, ataupun tidak sempurna. Kenapa dianggap tidak sempurna? Kerana masih meninggalkan kesan suara huruf nun semasa gabungan tersebut. Ada lagi unsur-unsur suara nun. Bagaimana kita nak tahu unsur suara nun tadi? Iaitu sifat dengung nun tu masih ada di luar. Dia tidak masuk keseluruhannya ke dalam waw ataupun ya. Itu yang dikatakan naqis ataupun tidak sempurna ataupun samar-samar. Itu istilahnya. Baik, kita proceed terus. Idgham kamil berlaku pada dua hukum ni, iaitu idgham bila ghunnah, iaitu apabila nun sakinah atau tanwin bertemu ra ataupun lam, dan idgham bi ghunnah, iaitu idgham ma'al ghunnah, digabungkan berserta dengung apabila nun sakinah atau tanwin tadi bertemu mim ataupun nun. Baik, idgham bila ghunnah kamil kita tengok, nun sukun atau tanwin yang tidak berselari. Ingat, dalam hukum idgham, apabila tanwin tu tidak berselari, dia kata tidak selari, bermaksud dia berselisih. Kalau baris atas tu selisih, baris dua pun berselisih, bagi baris depan, baris dua depan, dia dalam keadaan bentuk 99. Di sana
terkesanlah dengan hukum idgham kamil ni, idgham bila gunah kamil. Digabungkan suara nun sukun tadi atau tanwin ke dalam huruf yang berbaris tanpa dengung. Ini yang penting ni. Jadi kita boleh apa orang kata query, kita baca tak ada dengung. Tapi saya nak contohkan yang dikatakan ada unsur-unsur dengung dalam bacaan apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu ra atau bertemu lam. Nanti kita tengok contoh pada ayat. Baik, kita ambil satu contoh dulu. Nun sakinah atau tanwin bertemu dengan lam. Contoh pada min ladunhu ni tadi. Dalam bacaan sepatutnya min ladun, yang dikatakan ada unsur-unsur dengung, kita pegang lama min ladun, min, ada lagi suara nun dengung ada di situ, ataupun mil panjang di situ. Itu unsur-unsur dengung lah tu. Jadi bila nun sakinah ni bertemu dengan lam, dan lam tu kita perhatikan bersabdu, maka dalam bacaan dibawa terus nun tu. Mim ni bawa masuk nun tu ke dalam lam. Jadi bunyi dia mil. Tidak ada lagi bunyi nun lagi di situ. Mil. Miladun. Jangan pegang mil. Kita tengok nun lam tu bersabdu, kita lama pula di situ. Tak, dia tidak macam tu. Dia tanpa dengung masuk dia, terus masuk. Miladun, miladun. Pegang saja lam tu sekejap, bariskan. Itu kaedah dia. Begitu juga kalau huruf yang bertanwin, qayyiman liyunzira hasana. Di mana? Di sini mim yang bertanwin bertemu dengan lam. Lam tu bersabdu, dan mim yang berbaris dua tu selisih baris dia. Jadi dalam bacaan terus masuk ke tanwin ke dalam lam, qayyiman liyunzira hasana. Jangan baca lagi qayyiman liyun, lama dia pegang di situ. Ataupun qayyiman liyun, ada lagi suara-suara nun di situ. Tak ada lagi dah. Bila kata idgham bila gunah kamil, suara nun, keseluruhan makhraj nun, sifat-sifat nun, semua dimasuk ke dalam ra ataupun lam. Itu maksud dia. Baik, kita proceed terus. Satu contoh lagi apabila nun sakinah atau tanwin bertemu ra. Sama juga keadaan dia, mir rabbihi, contoh ayat dia, di mana nun tidak berbaris, itulah nun sakinah bertemu dengan ra. Ra itu pula berbaris dan bersabdu. Jadi dalam bacaan mim terus masuk ke ra yang berbunyi mir. Lebihkan sikit takril daripada ra. Mir, mir rabbih, itu saja. Jangan min rabbihi. Ada lagi unsur-unsur suara nun di situ. Tak mau lagi dah. Mir rabbih, masuk terus. Di sini yang kadang dalam bacaan kita masih lagi dia panggil subhah. Kalau kita masih ada suara nun lagi di situ ataupun lama sangat pegang. Begitu juga kalau tanwin bertemu dengan ra di sini. Jadi dalam bacaan ghafurur rahim, rahim, had tu aja. Baik, seterusnya kita tengok pada hukum yang kedua dalam senarai kita, iaitu idgham bi gunah kamil ataupun idgham ma'al gunah kamil. Di mana apabila nun sukun atau nun sakinah ataupun huruf yang bertanwin, yang tidak, tanwin ini tidak selari juga, bertemu sama ada dengan nun atau dengan mim. Itulah hukum idgham ma'al gunah kamil. Digabungkan suara nun sukun ke dalam huruf yang berbaris beserta dengung yang sempurna kadar 2 harakat. Saya bezakan color pada kadar 2 harakat tu kerana di sinilah subahnya. Kadang-kadang digabunglah betul, tapi dengungnya kadang tak cukup. Di situlah. Jadi kalau menggabungkan suara nun sakinah ataupun huruf yang bertanwin tadi ke dalam nun ataupun mim, pastikan dengung tu 2 harakat. Baru dibariskan nun atau mim tadi. Kita akan tengok contoh dia. Sebab apa dalam matan kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam kitab dia Tuhfatul Atfal, wa gunna mimman thumma nunan suddida wa samma kull harfun gunnatin wada, kata dia. Iaitu dan dengungkanlah olehmu, kata dia.
akan mim serta nun yang bertasdid. Bila kita nampak nun atau mim yang bersabdu, maka dengungkanlah dan dinamakan kedua-dua huruf ni harfu hunah. Kedua-dua huruf ni memang ada sifat dengung. Jadi dinamakan dua huruf ni harfu hunah. Jadi bila kita nampak dia dalam keadaan bersabdu, pastikan dengung yang sempurna. Kita dah belajar sebelum ni pada nun bersabdu, mim bersabdu ni dia di tahap musyaddadah kan, di tahap yang pertama, di atas sekali. Maka dengung dia cukup sempurna lah, itu maksud dia. Baik, kita tengok contoh dia apabila nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan nun. Ya Musa lan nu'mina lak. Okey, di mana pertemuan itu berlaku? Nun bertemu dengan nun. Nun yang itu tidak berbaris yang pertama, nun yang kedua berbaris dan bersabdu. Jadi inilah contoh mutamasil lain tadi saya nak kaitkan sikit. Nun bertemu dengan nun, dua huruf yang sama. Dia panggil mutamasil lain lah. Tetapi dalam hukum nun sakinah ni dia tak panggil idgham mutamasil lain. Dia panggil dengan nama idgham ma'al ghunnah kamil. Jadi dalam bacaan nun yang tidak berbaris terus masuk ke dalam nun yang berbaris dan bersabdu berserta dengung dua harakat. Itu yang penting Ya Musa lan nu'mina lak. Jadi dalam bacaan nun bertemu dengan nun ni, dengung dia di pangkal hidung. Pastikan dengung sampai di situ, maka sempurnalah dua harakat. Begitu juga contoh pada ayat yang lain, apabila tanwin bertemu dengan nun di sini. Zal yang bertanwin, baris tanwin itu tidak selari, dia berselisih macam tu, dan nun bersabdu dan berbaris. Jadi dalam bacaan dengungkan wujuhun yawma idzin na'imah, yawma idzin na'imah. Nampakkan dengung kita di pangkal hidung. Yang kekurangan dalam bacaan kadang kita baca, kita kata ada dengung tapi dengung dia tak sampai Contoh, ya Musa lan nu'mina lak wujuhun yawma idzin na'imah. Dia setakat itu saja. Jadi tak sampai dua harakat. Itu yang begitu. Baik, begitu juga apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan mim, ini juga idgham ma'al ghunnah kamil. Contoh dia bisuratin mim mithlih. Di mana pertemuan itu berlaku, iaitu tanwin bertemu dengan mim dan satu lagi nun sakinah bertemu dengan mim. Jadi di sini ada dua hukum idgham ma'al ghunnah kamil, di mana tanwin bertemu dengan mim dan nun sakinah bertemu dengan mim. Jadi pertemuan kedua-dua ni hendaklah dibaca dengung yang sempurna. Contoh bisuratim mim mithlih, dengungkan sampai ke pangkal hidung dan jangan dikurangkan. Itulah bentuk bacaan idgham ma'al ghunnah kamil. Yang tak sempurnanya bacaan dia begini, bisuratim mim mithlih, ada dengung tapi tak sampai dua harakat. Dengung dia di hujung-hujung hidung je. Sedangkan dengung bagi yang bersabdu, sama ada nun atau mim yang bersabdu, dengung dia mesti di pangkal baru sempurna. Jadi dengung dua harakat tu jangan tinggal, penting sangat. Dan hukum yang ketiga kita tengok malam ni ialah idgham bi ghunnah naqis, iaitu apabila nun sakinah atau tanwin tadi, tanwin tu dia tidak selari, dia berselisih, bertemu dengan waw ataupun ya. Digabungkan suara nun sukun ke dalam huruf yang berbaris berserta dengung yang sama-sama kadar dua harakat. Satu lagi sebagai panduan kita, waw dan ya ni tidak bersabdu, dia sekadar berbaris sahaja. Dengung tu yang penting, nampak dengung kadar dua harakat. Jadi sinilah gabungannya yang dikatakan bi ghunnah naqis, bermaksud dengung tu samar-samar. Contoh dia macam mana? Kita tengok apabila nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan waw. Di sini pertemuan tu berlaku, nun sukun bertemu dengan waw dan satu lagi tanwin bertemu dengan waw. Jadi dalam bacaan, masukkan nun ke dalam waw ataupun tanwin ke dalam waw tadi secara samar-samar dengan meninggalkan suara ghunnah pada nun di luar.
Tetapi dalam keadaan sama-sama lah. Dan dengungkan dia 2 harokat. Contoh, min waliyyin wala nasir. Ya, dengungkan situ ya. Selalu kita baca min waliyyin wala. Oh, minta maaf ya. Macam mana tiba-tiba dia boleh termute. Okey, saya ulang sedikit ya. Apabila nun sakinah bertemu dengan waw atau tanwin bertemu dengan waw, itulah hukum idgham ma'al ghunnah naqis. Jadi dibaca dengung nun tu samar-samar ya. Sama ada dia nun masuk ke waw atau tanwin masuk ke waw. Nampakkan 2 harakat. Contoh, min waliyyin wala nasir. Bagaimana nak dapatkan dengung nun masuk ke waw ataupun tanwin masuk ke waw tu 2 harakat? Jangan lupa bulatkan bibir semasa digabungkan nun ke dalam waw ataupun tanwin ke dalam waw. Bulatkan 2 bibir. Min waliyyin wala nasir. Itu cara bacaan idgham ma'al ghunnah naqis apabila dia bertemu dengan waw. Ya. Pasal apa tak buat pula dah. Okey. Seterusnya kita tengok nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya. Ya. Ini juga idgham ma'al ghunnah naqis. Ya. Contoh nun sakinah di sini bertemu dengan ya. Nun tidak berbaris, ya berbaris, tapi tak ada sabdu di atas ya. Itu idgham lah. Sepatut di awal tadi kita tahu bila huruf yang bersabdu itulah hukum idgham kan. Tetapi pada nun berjumpa ya atau waw, ya atau waw itu tidak bersabdu. Kerana dia dihukumkan sebagai nakis, ya, maka tak boleh letak sabdu di situ. Sabdu bermaksud kamil, sempurna, ya. Kerana bacaan di sini tidak sempurna, maka dia tak layak menerima sabdu. Jadi bacaan dia may yasha, bunyi dia may, bawa ke bawah, ya, bukan may. Jangan baca may yasha, may bunyi dia, bukan, ya, may yasha. Bunyi dia ke bawah, bawakan dengung tu arah ke bawah. Mai, itulah bunyi idgham ma'al ghunnah naqis apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan ya, ya. Contoh yang bertanwin pula, wujuhu yawma idzin. Contoh tadi, ya. Bawa ke bawah dengung dia. Jadi kita tengok di sini, ya, contoh bacaan waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Di mana berlaku pertemuan tanwin dengan ya, ya. Waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Ya, dengung tu biarkan 2 harakat, ya. Pastikan dengung tu 2 harakat. Gitu, ya, dalam bacaan min waliyyin wala waq, di mana nun bertemu dengan waw, ya. Dalam bacaan kalau tanwin bertemu dengan waw juga, ya. Dalam bacaan bawakan mim, daripada mim tu sendiri kita dah mula bawa nun masuk ke waw. Dengung tinggalkan kat luar. Bibir dibulatkan. Begitu juga tanwin tadi, ya. Waliyyin wala waq. Kalau bertemu dengan ya juga samalah. Yauma idzin yasaddaun. Begitu je bacaan dia, ya. Yang penting dia dengung tu ke bawah kan kalau dengan ya. Kalau dengan waw dibulatkan bibir. Dengan ya bawa ke bawah, ya. Direndahkan rahang. Bibir dibawa ke bawah. Ayyatiya yawm. Begitu bunyi dia, ya. Habis. Kenapa? Yang ni, ya, tolong ambil mana tu apa yang ada ustazah ke atau ustaz, ya. Ada yang bertanya saya dulu, kenapa dinakiskan dalam pertemuan ni? Pertemuan dia berlaku kenapa ada idgham nakis dalam gabungan yang tu sama-sama, dia bermula di sini, ya. Kita tengok nun, makhraj dia hujung lidah dan gusi depan. Bila dia berjumpa dengan waw dan ya, kenapa dinakiskan dia?
Sebab kita tengok makhraj waw di dua bibir. Begitu juga kita tengok bila dia bertemu dengan ya. Kenapa dinakiskan? Sebab makhraj ya di tengah lidah. Di sini makhraj nun tak sama dengan waw, tak sama dengan makhraj ya. Begitu juga kita tengok sifat nun. Dan kita tengok sifat waw. Kita tengok juga sifat ya, tak sama dengan nun kan? Jadi memang tidak ada persamaan langsung antara nun dengan waw atau nun dengan ya, sama ada dari segi makhraj dia ataupun sifat tak sama. Habis kenapa digabungkan? Tadi kata syarat dia mestilah dalam keadaan mutamatsilain atau mutaqaribain atau mutajanisain kan. Tapi di sini tak nampak benda tu. Jadi dia berlaku begini asal dia apabila nun sakinah bertemu dengan mim. Tengok nun berjumpa dengan mim. Makhraj nun hujung lidah, makhraj mim dua bibir. Tak sama juga. Tapi kenapa digabungkan? Sebabnya sifat ni, tengok sifat nun dan sifat mim sama. Inilah katakan mutajanisain. Dia walaupun makhraj tak sama tapi keseluruhan sifat mereka sama, maka itu dikategorikan sebagai mutajanisain. Jadi dalam keadaan nun tu sukun, mim berbaris, maka digabungkan yang dipanggil idgham mutajanisain ataupun idgham ma'al ghunnah kamil. Baik, apabila nun bertemu dengan mim kerana sifat mereka sama, digabungkan, ya dengan waw ni macam mana keadaan dia pula? Okey, kita perhatikan makhraj mim dan waw. Itu dia Kedua-dua huruf ni, mim dan waw, kedua-duanya duduk di dua bibir. Jadi mim dirapatkan dua bibir, waw dibulatkan dua bibir. Maka di sini tajanus, dikira tajanus pada makhraj antara mim dengan waw. Jadi bila nun jumpa mim digabungkan, maka waw yang duduk serumah dengan mim minta digabungkan juga. Tapi kerana syarat-syarat dia tak lengkap, tak sempurna, maka gabungan itu boleh dilakukan dalam keadaan samar-samar sahaja. Itulah sebabnya kerana pertemuan nun dengan waw ni kerana kaitan waw dengan mim. Dengan waw dengan nun tak ada apa kena-mena langsung. Kerana dia serumah dengan waw, maka elah daya orang kata gabungkanlah juga kerana dia serumah dengan mim. Habis dengan ya macam mana pula? Pun begitu juga kerana kita perhatikan ya ni digabungkan, nun jumpa ya digabungkan kerana sifat ya dan waw ni sama semua. Di situ pula kaitan dia, bau-bau bacang orang kata. Maka bila nun berjumpa dengan ya, maka digabung sajalah dengan sama-sama, tak boleh secara sempurna. Kerana bila dia jumpa waw digabungkan, kerana waw berkawan dengan mim. Jadi bila dia jumpa ya digabungkan juga sebab ya berkawan dengan waw dari segi sifat. Yang itu. Ini agak apa sikit lah agak kena apa orang kata akademik sikit subjektif sikit cara nak menerangkan. Tak apa, insyaAllah lama-lama kita akan faham. Sebagian besar pun kawan-kawan kita ramai dah faham mereka boleh terangkan. Okey, kita tengok seterusnya idgham dalam hukum mim sakinah pula. Iaitu apabila mim sukun bertemu dengan mim. Digabungkan suara mim sukun ke dalam huruf mim yang berbaris. Dan berserta dengung yang sempurna kadar dua harakat. Ini cukup penting dengung ni cukup penting dalam bacaan tolong jangan dikurangkan. Sebab apa kata Sahib Al-Salsabi Al-Syafi'i, dan mim itu sekiranya ia sukun baginya beberapa hukum, iaitu ikhfa, izah dan idgham. Salah satu idgham hukum mim tadi yang kita nak sebut malam ni. Jadi bila dalam menggabungkan mim sakinah ke dalam mim yang berbaris berserta dengung, maka apabila kita berjumpa mim sakinah berjumpa dengan mim, dia satu huruf saja. Idgham syafawi satu huruf saja bila mim sakinah bertemu dengan mim. Senang nak ingat. Jadi dalam contoh ayat ni kita tengok wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Di mana berlakunya mim sakinah bertemu dengan mim. Satu di sini antara kalimat lahumma, satu lagi tu dia. Min quwwah. Jadi dua-dua tempat ni dalam bacaan samakan dengung. Samakan. Kalau di sini dua harakat, di depan ni pun dua harakat juga dengung dia. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah.
samakan, selaraskan semua dengung, ya. Jadi kenapa digabungkan, ya? Kerana tamasul ataupun mutamasilain. Istilah lain bagi mutamasilain adalah tamasul, ya, ataupun mislain. Ya. Jadi mim berjumpa dengan mim kerana mereka bersamaan pada makhraj, bersamaan pada sifat-sifat. Itu dikatakan tamasul atau mutamasilain, ya. Sama pada makhraj, sama pada sifat. Juga dinamakan juga, ya, dalam kitab tajwid kita jumpa juga nama lain bagi idgham syafawi ini, iaitu dinamakan idgham mislain saghir. Sebab apa dikatakan begitu? Huruf pertama sukun dan huruf keduanya berbaris. Kan istilah saghir tadi, apabila huruf pertama disukun, huruf keduanya berbaris, itulah saghir. Ya. Jadi kerana kedua-duanya sama ada dipanggil mislain ataupun mutamasilain. Sama je makna dia, ya. Jadi begitu jugalah kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Dan yang keduanya idgham pada huruf yang seumpamanya, iaitu mim. Dan dinamakan idgham saghir. Wahai yang mulia. Sama juga, ya. Semua ramai imam-imam qiraat, bila pertemuan mim dengan mim ni dia kata itulah idgham saghir, ya. Yang penting tu digabungkan dengan sempurna berserta dengung 2 harakat. Okey, satu lagi pertemuan kita tengok ni, mungkin kita tak perasan, pada di awal-awal kita baca surah, selepas Fatihah kita baca surah Al-Baqarah. Ayat yang pertama tu alif lam mim. Di sini juga ada berlaku pertemuan, ya, 2 huruf yang sama, ya, pada dalam hukum idgham syafawi. Di mana kita bedah huruf tu dulu. Alif kita bedah menjadi alif lam fa, alif, ya. Itu yang kita baca alif. Itu pasal dalam masa saya makan saya tak bagi alif ni dibaca 2 harakat. Ingat alif, ya, alif lam. Dia tidak, dia baca alif. Tidak ada hukum mat di situ, ya. Kemudian pada lam pula, kalau kita bedah huruf lam ni, lam alif mim. Ya. La tu mat, mim tu sukun asli, maka mat bertemu sukun asli itulah mat lazim. Kan ini kita dah bahaskan pada pertemuan yang lepas. Ini saja ulang sikit bagi kawan-kawan yang baru join malam ni, ya. Jadi lam dibaca 6 harakat pada la, baru ambil mim. Pada mim pula, kita bedah huruf mim tu, kita akan jumpa mim ya mim di dalam tu, ya. Jadi bila mim sakinah bertemu dengan mim, itulah idgham syafawi, ya. Jadi di sini kena dengung, ya. Idgham syafawi dengung 2 harakat, ya. Alif lam mim. Baca dia dengung dulu. Selepas lam 6 harakat, dengung dulu 2 harakat, baru dibariskan mim 6 harakat lagi. Ya, begitu kaedah bacaan. Baik, kita tengok dalam lam sakinah pula apa yang berlaku. Okey, yang ini semua kita dah sebut pada pertemuan yang lepas, ya. Dalam hukum lam sakinah ada lam isim, lam ta'rif, lam amar, lam fa'il, lam haraf, ya. Itu tak apa. Tumpuan kita malam ni pada satu ni saja, iaitu ini dalam matan dia kata pada lam ta'rif, ya. Kita ambil pada lam ta'rif, iaitu lam sakinah, ya, dalam kumpulan lam ta'rif, iaitu alif lam ta'rif tadi. Di sini ada 2 hukum, ya. Satu yang kita kenali dengan izhar qamari, ya. Satu lagi idgham syamsi. Ya, 2 hukum yang kita nak bahas. Tapi kerana kita di bawah tajuk idgham, maka tumpuan kita pada idgham syamsi. Izhar qamari ni kita tinggalkan, ya. Jadi macam mana nak kenal beza 2 ni? Ya. Okey. Yang dikatakan izhar qamari apabila selepas hamzah wasal huruf lam dia bertanda sukun, ya. Manakala idgham syamsi selepas hamzah wasal lam dia tidak berbaris. Selepas lam hurufnya berbaris dan bersabdu. Jadi sabdu ni kita dah faham simbol untuk gabung idgham, kan? Jadi itulah idgham. Kerana dia berlaku dalam alif lam ta'rif, ya. Itulah dia namakan idgham syamsi tadi. Ya. Baik. Idgham syamsi ada 2 nama pula. Satu birunah, ya, pada huruf nun, satu lagi bila runah selain daripada huruf nun. Kita tahu idgham syamsi memiliki 14 huruf hijaiyah. Ya, apabila lam ta'rif tadi berjumpa salah satu daripada 14 huruf ni, di situlah berlakunya hukum idgham syamsi. Ya. Cuma dia dibagi pada 2. Satu idgham syamsi bila runah apabila dia bertemu dengan semua huruf melainkan nun saja.
Bila dia bertemu dengan nun, dinamakan idgham samsi bi gunnah. Selain daripada nun, dinamakan idgham samsi bila gunnah. Digabungkan lam ke dalam huruf-huruf samsiah tu tadi tanpa dengung yang 13 huruf. Tetapi bagi pertemuan lam tu dengan nun, ya, digabungkan berserta dengung. Itu satu tempat saja yang dengung, ya. Baik, kita tengok sedikit contoh idgham samsi ni tadi, ya, bagi hukum yang kelima dalam senarai kita. Lam sukun bertemu huruf samsiah yang 13 tadi, ya, selain daripada nun, ya. Termasuk nun juga huruf-huruf samsiah dia panggil, ya. Itu yang dikatakan alif lam samsiah tadi. Tetapi dalam hukum bacaan disebut idgham samsi, ya. Dikenal juga dengan sebutan idgham samsi bila gunnah, ya, kerana tidak ada dengung di situ. Hukum bacaan dia, ini yang penting, ya, hukum bacaan ni perhatikan, digabungkan suara lam sukun ke dalam huruf samsiah yang berbaris. Huruf samsiah tadi yang 14 tadi itulah, ya, ataupun yang 13 untuk bila gunnah ni. Dan 13 huruf ni dia dalam keadaan berbaris nanti. Berbaris dan bersabdu. Itu kena nampak, ya. Kemudian apa yang perlu dalam bacaan, yang ini yang kita nak kongsi malam ni. Dalam bacaan, jelaskan sifat huruf yang berbaris dan bersabdu tu tadi, ya. Maksud dia begini. Huruf-huruf ta, sa, da, za dah sampailah ke to, zo dan lam ni, dia ada sabdu di atas dia, ya. Selepas lam takrif tadi, huruf ni bersabdu. Jadi yang nak dijelaskan sifat huruf-huruf ni dalam hukum lam takrif ni tadi, ya. Contoh kita tengok, ya, yang dimasukkan dia berbaris dan bersabdu ni. Selepas alif lam tu tadi, ya, hamzah wasal dan lam yang tidak berbaris, huruf selepas dia ro tu berbaris dan bersabdu. Jadi dalam bacaan kena jelaskan sifat ro tu. Begitu juga dalam hukum dia bertemu dengan sin, ya, sin tu bersabdu dan berbaris. Begitu juga dia bertemu dengan dot contohnya. Dot tu berbaris dan bersabdu. Jadi kena jelaskan sifat huruf yang bersabdu tu. Contoh ro, takrir dia. Ar-Rahman. Sin pula, ya, sopir dia. Assalam. Dot istitolah. Ad-darar. Jadi macam mana nak dapat sifat-sifat ni? Pegang dulu huruf tu sebentar, baru dibariskan dia. Dapatkan sifat dulu, baru dibariskan. Jangan baca Ar-Rahman, As-Salam, Ad-darar. Tak nampak pun sifat dia. Yang tu yang salah dalam bacaan tu, ya. Jadi kita contohkan nanti. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana Bismillahi itu dibaca dengan nipis dulu. Selalu dalam bacaan, dalam hukum ni, bila dalam berjumpa dengan hukum alif lam samsiah, hi jadi hiu bunyi dia. Hiu. Bismillahir, hiu. Dibaca tebal. Sedangkan di sini, dia dalam keadaan tipis lagi, ya. Tarkib. Begitu juga, ya. Bila dah masuk ke ro, barulah ditebalkan ro tu. Ambil takrir ro tu dulu dalam keadaan nipis, baru dibariskan ro. Bismillahir, jangan hir, hirroh, baru ditebalkan ro, ya. Takrir ro tu masih dalam keadaan tarkik lagi. Hirrahmanirrahim, ya. Pada roh tu tebal, nirrahim. Di sana nipiskan dulu, nipiskan, masuk rahim, baru tebal. Itu, ya. Tak apa, yang ni masa kita bertalaki nanti kita akan selalu sentuhkan benda ni, ya. Cuma jangan jemulah bila ditegur, Jadi dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan yang tebal-tebal, yang nipis-nipiskan. Okey, untuk ingatkan balik, sentiasa ditipiskan apabila ia bersabdu. Waqti tikroiron idza syuddida, dalam matan disebut. Maka ringankan takrir apabila ia bersabdu. Yang ini bagi ra. Bila dia bersabdu, takrir dia tu ringankan. Maksud dia dalam keadaan lebar bibir, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kasar sangat bunyi dia. Begitu juga pada Fatihah ayat yang ketiga. Jangan Ar-Rahmanirrahim. Tak mau begitu. Ar-Ra,
Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu bacaannya. Begitu juga ya, bila dalam hukum idgham samsi, selepas hamzah wasal dan lam yang tidak berbaris dalam sukun tu berjumpa dengan huruf yang bersabdu selepas dia. Jadi ambil sifat dia dulu ya. Inilah hukum idgham samsi. Yang perlu dijaga sifat huruf yang bersabdu, dot dan lam. Jadi dot ni ada sifat istitolah. Jadi dalam bacaan waw tu terus ke dot dan pegang dulu dot, bunyikan sifat istitolah dia dulu ya. Waw wadduha, jangan wadduha, itu tak cukup. Wadduha wallaili idza saja, wadduha wallaili idza saja. Kalau kita baca cepat memang hilang. Wadduha wallaili idza saja. Di sinilah yang dikatakan dalam kitab tajwid yang dikatakan meringankan sabdu tadi tu. Inilah keadaan dia. Wadduha wallaili idza saja. Ringan sabdu. Dia mau dipegang dulu huruf dot tu. Wadduha, dalam masa memegang huruf dot tu, disitulah lahirnya sifat istitolah dot. Begitu juga lam inhiraf ya. Baru dibariskan dia. Wallaili idza saja. Jadi tak adalah ringan sabdu tu. Itu maksudnya ya. Baik, idgham samsi bi gunnah pula ya, huruf hukum yang ke-6 ya. Kita tengok dalam senarai kita dia hukum yang huruf hukum yang ke-6. Iaitu apabila lam sukun bertemu dengan nun. Hukum bacaan yang penting ya. Digabungkan suara lam sukun ke dalam huruf nun yang berbaris dan bersabdu tadi tu ya. Dan berserta dengung yang sempurna kadar 2 harakat. Dengung ni mesti 2 harakat ya. Jadi kita tengok ya, apabila lam sakinah selepas hamzah wasal tadi ya, dia bertemu dengan nun. Dan nun ni kalau kita perhatikan dia bersabdu. Ya, inilah dia idgham samsi bi gunnah. Maka hukum bacaan dia hendaklah digabungkan lam sakinah ke dalam nun berserta dengung 2 harakat. Itu penting. Ya. Jadi contoh dia selepas alif hamzah wasad lam sukun dijumpa dengan nun yang bersabdu tu. Inilah idgham samsi bi gunnah. Dalam bacaan waw ni masuk terus ke nun berserta dengung 2 harakat dulu. Itu pegang dulu nun tu, lahirkan sifat nun. Sifat apa dominan bagi nun? Dengung, gunnah ya. Maka dengungkan dulu. Wan nahari idza tajalla. Dengan wan nahari idza tajalla. Itu tak cukup dengung dia. Ada dengung tapi tak sempurna ya. Kita nak yang sempurna. Dengung nun yang bersabdu tadi kata dia di pangkal hidung. Wan nahari idza tajalla. Ya. Baik, hukum-hukum nun idgham samsi bi gunnah ni banyak ada dalam surah An-Nas. Kalau kita perhatikan ya, tu yang merah-merah tu semua idgham samsi bi gunnah. Ya, maka dalam bacaan kemaskanlah dengung dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sempurnakan semua nun yang bersabdu 2 harakat. Kalau kita tak hafal nama hukum pun tak apa. Tapi perhatikan bila dia bersabdu atas nun tu, maka dengungkanlah 2 harakat ya. Itu idgham hukum kita yang ke-6 malam ni. Jadi pada lam ta'rif ni tadi ya, dia ada 2 keadaan ya. Satu lam ziyadah iaitu lam lazimah. Ini sebagai tambahan ya, ini tak ada masuk periksa, tak apa. Lam ziyadah ghairu lazimah ya, sebagai orang kata tambahan sikit supaya kita dah belajar ni kita tahulah, kalau orang sebut esok kita tahu apa itu lam ziyadah lazimah. Satu lagi lam ziyadah ghairu lazimah. Dia bermaksud ni ya,
iaitu lam tambahan yang masuk pada kalimah dan tidak mungkin dipisahkan dari kalimah. Pada lam ini lam samsiah ni tadi. Iaitu contoh pada ni allazi ni. Kita baca kod mana pun lam tu tetap kekal di situ. Allazi, wallazi, lillazi. Lam tu masih ada dalam lam tu juga yang satu tu ya. Tapi yang dikata ghairu lazimah ni tadi ni ya, lam tu dia masuk pada kalimah dan mungkin dipisahkan dari kalimah. Ada masa dia masuk, ada masa dipisahkan. Contoh dia ni. An-nasi tadi, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Tak ambil pun lam kan? Ba tu terus masuk ke nun. Jadi lam yang ada dalam kalimah ini dia kata ghairu lazimah. Itu maksud dia ya. Itu sedikitlah perbezaan dia supaya kita tahulah ya. Baik, idgham di dalam hukum idgham. Ya, ini. Baik, bahagian ini kita akan bincang di bahagian yang kedua nanti Win ya. Sabar je Win. InsyaAllah kita akan bincang dalam bahagian kedua ni besok, iaitu apa itu idgham dalam hukum idgham ni tadi dan berapa hukum yang ada tadi, yang baki tadi ya, yang kita sebut tadi dalam senarai nombor 7 sampai nombor 12. Yang penting bagaimana nak baca dalam hukum idgham, dalam hukum idgham ni tadi. Ya, di sini pun kalau kita perhatikan banyak kelonggaran dalam bacaan. InsyaAllah pagi besok ya, saya akan kongsikan ya, kita akan tunjukkan bentuk-bentuk bacaan dan bentuk-bentuk kesalahan dalam bacaan ya, insyaAllah. Biarlah mudah-mudahan dapat sedikitlah membantu kita ya untuk memahami hukum tajwid dalam Al-Quran. Ya, wallahu alam ya. Mudah-mudahan Allah Taala beri kepahaman. Ingat ya, kepahaman milik Allah ya. Kita minta sama-sama, mudah-mudahan kita difahamkan insya-Allah. Baik, kita tangguh dulu dengan doa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau ada tersilap, tersalah sedikit, insya-Allah. Yang